Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama dengan kami dalam Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita dah bincang berkaitan dengan ilmu-ilmu tadabbur Al-Quran tadi, dan sekarang ni kita nak pergi kepada bahagian slot Global Ihsan. Kita ada bersama dengan kami di studio Ustaz Hanafiah Abdul Malik, merupakan Duta Yayasan Global Ihsan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Masya-Allah. wabarakatuh. Apa khabar hari Ustaz? Alhamdulillah, hidup lagi Ustaz. Subhanallah. Saya suka betul tengok Ustaz. Sebab Ustaz menceriakan kami dekat sini. Subhanallah. Baik Ustaz, topik kita pada pagi ini berkaitan dengan apakah persiapan menjelang Ramadan ini. Sebelum kita nak bahas berkaitan dengan Yayasan Global Ihsan ni, mungkin Ustaz boleh bagi tahu pada kami sikit maksud sebenar untuk nak kita menyambut kedatangan bulan Ramadan ni Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah Rahman, alhamdulillah Rahim. Hidup lagi kita hari ini. Wallahi kalau anda manusia paling kaya dalam dunia, anda jadi macam Elon Musk ataupun Bill Gates, you never can pay. Kita tidak akan mampu membayar Allah Ta'ala untuk menangguhkan ajal kita, walaupun satu hari lagi. Kalau macam tu, manusia yang paling lama hidup dia adalah Firaun. Kerana dia mempunyai kekayaan, kekuasaan. Tapi Allah tak nilai dunia ni. Tapi Allah nilai ketakwaan. Jom kita kualitikan masa hidup kita pada hari ini dengan menuntut ilmu. Terima kasih kepada semua penonton-penonton yang sedang menonton TV Al-Hijrah pagi ini. Alhamdulillah, bila Ustaz tanya saya tadi, ya Allah, tentang apa pengertian dan konsep nak menyambut Ramadan ini. Masya Allah, tabarakallah. Bila sebut Ramadan, maknanya panas terik. Dan bulan Ramadan di tanah Arab, ya Allah, panas dan terik. Panas yang menyebabkan dahaga yang amat sangat, letih dan lesu. Tapi Masya Allah, tabarakallah, dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah perintahkan berpuasa. Waktu yang paling mencabar, berpuasa. Menunjukkan satu dari sudut akidah kita kena belajar bahawa puasa telah mengajar kita betul-betul bergantung bulat pada Allah. Bukan pada makanan, bukan pada minuman. Bukan minuman yang menghilangkan dahaga, tetapi iman. Bukan makanan yang menghilangkan kelaparan, tapi iman. Rasulullah SAW dan para sahabat mendidik diri dan keluarga mereka. Bukan makanan yang menghidupkan, tetapi Allah. Rasulullah mengenyangkan isteri dan anak-anak mereka. Sahabat mengenyangkan isteri dan anak-anak mereka. Bukan dengan makanan, tapi dengan iman. Sebab tu ada satu ayat Quran, Al-Baqarah 182, tak silap saya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman. Masya-Allah, Ustaz kalau baca ayat ni dia jadi lain sikit. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu. Moga kamu bertakwa. Pasti kamu bertakwa. Bila kita tengok ayat ni, satu-satu ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini ada dua benda kita kena belajar. Pertama, kasih sayang Allah. Allah ni maha penyayang. Kerana Allah sayangkan kita lah, Allah kurniakan Ramadan untuk kita. Allahu Akbar. Kita bagi hadiah pada anak kita, sesuatu yang begitu berharga. Sebab kita sayang anak kita. Allah memberi hadiah yang begitu berharga kepada kita sebab Allah sayang kita. Dengan hadirnya Ramadan, mudah-mudahan Ustaz, saya dan semua yang menonton kali ini dapat beribadah dengan lebih baik daripada tahun-tahun lepas dalam bulan Ramadan kali ini. Yang kedua, Masya Allah, akhlak Allah. Allah memanggil orang-orang beriman dengan kasih sayang. Masya Allah. Kita baru naik pangkat manager. Hey, kau ni kenapa ni? Kita kasar dengan orang. Kita dekat dengan anak-anak, kita kasar. Walaupun kita pangkat bapak, kita kasar dengan orang bawahan. Jom ubah, kita baiki akhlak. Sebelum masuk Ramadan ni, kita baiki akhlak kita. Cuba lembutkan akhlak kita, lembutkan perkataan kita. Hari ini dunia dipenuhi dengan kebencian, ya Allah. Kecam dengan kejam di media sosial. Kasar, bertengkar, bertelagah, berdebat, menunjuk hebat.
di alam nyata. Allahu Akbar. Ustaz tak tahulah. Jom pujuk hati kita, semaikan balik kasih sayang. Kan? Dan kemudiannya berakhlak. Akhlak ni repair lah. Ya. Ustaz pun akhlak tak betul lagi. Subhanallah. Bila pakai jubah, Alhamdulillah elok. Bila naik motor, ya Allah, tak senonoh. Allahu Akbar. Mudah Allah baiki akhlak kita Amin, semua. amin ya Rabb. Yang seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Telah, wahai orang-orang beriman. Iman pula. Orang beriman ni dia ada dua je perangai. Ya. Ingatlah, Ustaz tak tahu lepas ni hidup lagi ke tidak. Tapi apa ilmu Ustaz bagi ni, main nombor-nombor je. Beriman ni ada dua je. Pertama, sifat dia yakin. Yakin ni apa dia? Merasai Allah itu wujud. Ataupun perkataan dia ihsan. Ni Ustaz cerita tentang Global Ihsan Relief. Yayasan Global Ihsan Relief ni. Ini ihsan ni apa dia? Yakin. Yakin seolah-olah dia melihat Allah. Ainul yakin. Kita bersedekah pagi ni, kita rasa sedekah kita sampai bukan pada makhluk, pada Allah. Masya Allah. Yakin ni, merasai. Kita solat seolah-olah Allah melihat kita. Kalau dalam solat 5 minit, kita tak mampu rasa Allah melihat kita. Ihsan. Macam mana kita nak rasa di luar solat? Ya. Bohong. Tapi waktu dalam solat kita training betul-betul. Supaya rasa Allah sedang melihat kita. Barulah kita tunduk. Dan seterusnya, Masya Allah, ciri orang beriman yang kedua, sami'na wa ata'na. Dengar dan patuh. Ya. Dengar apa saja perintah Allah. Puasa dalam bulan Ramadan, puasa. Ya. Solat, tutup aurat. Dia akan patuh, dia takkan banyak cerita. Ya. Itulah orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman, bila sahabat dibacakan wahyu oleh Rasulullah SAW bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Wahai orang-orang beriman, para sahabat datang mengerumuni Ya. Nabi sebab mereka rasa mereka yang dipanggil oleh Allah. Ini cara nak berinteraksi dengan Al-Quran. Jom, lepas ni kita dengar Quran, kita rasa seronok, kita rasa hebat, kita rasa Allah sedang berdialog dengan kita. Nak berbicara dengan Allah, solatlah. Nak dengar bicara Allah pada kita, bacalah Al-Quran. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan. Wajib, tak buat berdosa. Siapa yang belum sempat qada puasa sebelum masuk Ramadan ni, kita puasa betul-betul. Dan insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz nak beritahu persiapan untuk berhadapan dengan Ramadan ada 10. Baik. Ini adalah kisah untuk jadi orang-orang yang soleh. Dia ada banyak sebenarnya, tapi Ustaz ringkas sesuatu. Pertama, zikirullah. Okey. Zikirullah. Zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Latih. Tapi kalau boleh, masuk juga makna dia. Makna dia, Maha Suci Allah, terima kasih Allah, tiada Tuhan selain Allah. Inilah bentuk lagu, Ustaz. Ya, betul. Okey. Dan seterusnya, Masya Allah, tabarakallah, selepas zikir, tak lain dan tak bukan Al-Quran. Baca Quran. Ustaz cerita sikit, ada seorang sahabat, Masya Allah, tabarakallah. Dia ni Ustaz ngajar Quran. Ustaz dulu jaga budak-budak jahat, budak-budak nakal, dadah, mengandung anak luar nikah. Di satu hari tu Ustaz ajar Quran pada seorang budak pengedar dadah, budak pang. Dia pijak Quran. Masya Allah. Pijak Quran, dia ludah muka Ustaz. Ustaz peluk dia. Dan kemudian Ustaz beritahu, tak payah baca Quran dah. Hari ni tak payah baca Quran, tapi baca terjemahan Al-Quran. Dia lepas tu dia pun baca. Selepas 3 minggu, 3 hari lepas dia baca, dia khatam terjemahan Al-Quran. Laju. Akhirnya dia beritahu apa? Dia kata, Ustaz, kasarlah bahasa dia. Tapi Ustaz mudah kan? Memang Ustaz ni celaka lah. Dia kata, kau ni celaka lah. Sebab segala serabut dalam otak aku terjawab. Dan aku bersumpah dengan nama Allah hari ni, aku akan khatam dan aku akan hafal 30 juz Al-Quran. Ya Rabbi. 2 tahun selepas tu Ustaz,
dia hafal 30 juz Al-Quran. Subhanallah. Dan hari ini dia salah seorang pendakwah yang hebat. Kuasa Allah. Daripada penagih dadah, pengedar dadah, akhirnya menjadi penagih Al-Quran. Pencinta ya Allah. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, jom pujuk hati kita baca Quran. Dan yang ketiga tuan-tuan, amal soleh yang patut kita buat sebelum Ramadan, lepas Ramadan ni jangan lupa. Yang ketiga adalah memperbanyakkan istighfar. Rasulullah SAW, demi Allah aku beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah lebih daripada 70 kali. Jomlah, kalau Nabi manusia yang tak ada dosa boleh bertaubat pada Allah 70 kali, kita yang banyak dosa ni selamba je berat lidah kita untuk minta ampun pada Allah. Itulah yang keempat, memperbanyakkan selawat. Selawat lah. Selawat. Buat apa saja selawat. Selawat ni walaupun dalam keadaan takabur Ustaz, dalam keadaan action nak tunjuk ke orang, tetap dapat pahala. Itu kita selawat je lah. Itu kita tengok cerita Piramli, Ibrahim Pendek dengan siapa? Labu Labi. Ya. Datang bilang, dia buat lawak selawat. Insya-Allah ada pahalanya. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, jangan lupa berdakwah. Ustaz, kalau boleh Ramadan kali ini, orang yang bukan Islam dijemput datang ke masjid untuk berbuka puasa sama-sama. Masya-Allah. Pak Ustaz, ikut pengalaman Ustaz dah ceramah rata dah, puluhan tahun dah. Ya. Ada satu masjid buat dekat Ceras. Ingat dalam 10 tahun dulu. 30 orang masuk Islam. Minggu pertama, 3 orang masuk Islam, dijemput berbuka puasa, bagi meja VIP, Ustaz bagi tazkirah. Lepas tu yang seorang ni masuk Islam, dia mengislamkan yang lain. Subhanallah. Dia mengislamkan keluarga dia, tok nenek moyang dia semua diislamkan. Cucu cicit diislamkan. Sebab dalam bulan Ramadan dia ada ultra alfa gelombang. Rahmat Allah turun, mudah orang masuk Islam. Tapi kena ajaklah buka puasa sama, tunjuk akhlak yang baik. Orang bukan Islam kadang-kadang dia nak mencuri. Ya. Dia curi-curi puasa untuk orang Islam. Dia try. Dan dia kata fantastic. Macam mana orang Islam boleh bekerja, berpuasa dan berjuang dalam bulan Ramadan? Luar biasa. Masya-Allah. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimat, yang paling best sekali dalam bulan Ramadan, membanyakkan solat. Dan jangan lupa sedekah. Dan Ustaz nak cerita hari ni sedekah macam mana. Baik. Sedekah yang paling afdal. Wakaf. Wakaf apa maksud dia? Berhenti. Wakaf kita dah bagi, itu kita dengan Allah saja. Itu hak kita dengan Allah. Dan insya-Allah Ustaz akan sambung selepas ini. Kalau boleh kita jangan ke mana-mana. Pujuk hati kita terus setia dengan TV Al-Hijrah. Supaya kita dapat hijrah diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ustaz cerita sikit lepas ni tentang takwa. Apa dia takwa? Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Baik, itu dia persiapan dengan Ramadan. Baik, kita nak tahu Ustaz berkaitan dengan Global Ihsan Relief ni. Dia ditubuhkan 2015. Dia bergiat aktif dengan kemasyarakatan. Mungkin Ustaz boleh ceritakan lagi aktiviti-aktiviti Global Ihsan ini dan bagaimana untuk penonton-penonton nak sama-sama menyumbang Ustaz. Silakan. Ustaz, banyak NGO yang Ustaz join. Tapi NGO yang paling dahsyat sekali Global Ihsan Relief. Pada Ustaz, dia orang buat kerja gila-gila punya. Dan dia menyampaikan sumbangan. Bayang masjid yang dia dibina daripada 2015 sampai ke hari ini. Masjid tu Masya Allah, Tabarakallah. Jumlah dia 43 buah masjid seluruh dunia. Dan kemudiannya Masya Allah kita buat. Ini Masjid Ar-Rayyan tuan-tuan. Tengok Masjid Ar-Rayyan. Itu kat Syria. Tapi masa berlaku gempa bumi baru ni Ustaz telefon, Alhamdulillah tak bergoncang pun. Dengan izin Allah. Kenapa Masjid Ar-Rayyan? Sebab penduduk di situ lebih kurang 365 hari berpuasa sebab tak ada makanan. Pelarian Syria kat sana Ustaz. Allahu Akbar. Dan Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita buat juga wakaf telaga. Wakaf telaga ni Masya Allah bukan sikit-sikit. 3,227 telah dibina. Track record yang paling baik.
Dan kemudiannya kita ada wakaf, iaitu wakaf telaga komuniti. Untuk orang kampung mandi apa semua, untuk orang ambil wudu, untuk orang minum, untuk orang makan, 168. Dan kita Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita ada tempat wuduk kita siapkan di Kemboja dan di Sri Lanka 320, dan kita ada Quran Braille yang kita dah edarkan 1179, dan seterusnya kita ada sekolah, 3 buah sekolah dah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tuan-tuan terus membantu kami dalam membantu Global Ihsan Relief untuk membantu menyebarkan agama Islam dan berdakwah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, kita doakan agar dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Hanafi Malik berkaitan dengan perkongsian dengan Yayasan Global. Insya-Allah kita akan berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini insya-Allah.